Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dihormati Tuan Azizan KSPT, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 2 Disember 2021 Masehi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Tuan Imam kita, yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri bin Nuri Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan sebagaimana yang kita sedia maklumi, setiap hari Selasa dan hari Khamis ini kita adakan kuliah zuhur membincangkan isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun, yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Fadhil Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara fardu ain seperti solat, seperti puasa dan yang lainnya. InsyaAllah kita akan bicarakan dari semasa ke semasa, dan ini adalah majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan dikurniakan ganjaran yang sebaiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan Allah Subhanahu wa taala ketenangan, sakinah dan rahmat, dan menerima rahmat yang dibawa turun oleh para malaikat kepada sekalian kita yang berada dalam majlis ilmu ini. Walaupun majlis ilmu ini tidaklah lama, kalau kita pergi ke surau masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh ni dia lama, sampai 1 jam, dan seumpamanya lah, tazkirah zuhur ni mungkin sekitar
20 minit ataupun tinggi-tingginya setengah jam, 30 minit ya. Tapi masa yang ada itu ya bermanfaat untuk kita. Ya, mudah-mudahan apa yang dikongsikan dalam majlis ilmu ini akan ada manfaat untuk kita bersama ya, terutamanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain ya. Jadi kita berpindah kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-36. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau tertinggal kereta api ataupun tak berkesempatan kita boleh ikuti kuliah ni di channel YouTube Surau Al-Falah IPK Perak. Jadi di sana ada kuliah-kuliah kita yang membicarakan kitab Safinatul Najah ini. InsyaAllah di panjang umur sampailah kita khatam kitab ni insyaAllah Jadi fasal yang berikutnya dalam kitab Safinatul Najah ini ialah fasal yang 36, iaitu tajuknya yang diberikan oleh penterjemah kitab ni, iaitu saktah, yang ini berhenti sebentar dalam solat Penterjemah kitab ni Al-Fadhil Ustaz Al-Yasa bin Berhan rahafizahullah ta'ala. Jadi beliau beri tajuk fasal ke-36 ini saktah, yang ini berhenti sebentar dalam solat Bila saktah ni kalau kita lihat dalam ilmu tajwid Al-Quran, saktah ini bermakna berhenti sebentar. Berhenti sebentar tanpa melepaskan nafas dalam bacaan. Itu makna saktah Dia berbeza dengan waqaf. Bila waqaf berhenti sempurna, berhenti menghentikan bacaan Al-Quran dengan sempurna, yakni memutuskan nafas. Ibtidak, memulakan bacaan Al-Quran yang baru dengan nafas yang baru. Itu maksud ibtidak. Itu kena faham ya tuan Izan maksud waqaf dan maksud ibtidak. Bila saktah, menghentikan bacaan Al-Quran sebentar tanpa memutuskan nafas. Contoh, kita biasa baca Yasin kan. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti marqadina tu bukan berhenti terus. Kita berhenti tu berhenti sebentar tapi nafas masih ada. Tapi kata orang putih, it is easier to say than to be done lah, kata orang putih Cakap tu mudah, teori mudah, nak buat tu kadang-kadang terbabit juga. Sebab kalimah marqadina tu ada mat di situ. Mat asli 2 harakat kan. Jadi kalau tak kena gaya macam waqaf bunyinya nanti. Kan. Jadi kena hati-hati Serupa juga macam surah Al-Kahfi. Alhamdulillahi anzala ala hazil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Iwaja tu pun lebih kurang macam marqadina juga. Kalau kita tak kena gaya, dia jadi waqaf terus. Dia berbeza dengan waqila man raq. Itu senang. Waqila man raq. Bal rana ala. Itu tak susah sangat. Kita mudah nak melaksanakan saktah tu. Tapi pada surah Yasin dan surah Kahfi yang kita sebutkan tadi, kena lebih berhati-hati supaya saktah itu tidak jadi waqaf. Itu sikitlah tentang Al-Quran. Tetapi saktah di sini dalam solat, berhenti sebentar dalam solat Jadi sebelum ni kita tak pernah dengar kan apa itu saktah dalam solat tu, apa dia Jadi di sini faslun sakatatus salati sittatun. Saktah dalam solat itu ada 6. Ada 6 tempat Dalam sembahyang kita tu ada 6 tempat. Yang pertama,
baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Apa hukumnya sini? Pengarang kitab tidak menyebutkan hukum dia, wajib ke, sunat ke, ya, dia tak sebut. Dia semua sebut kata serta solat ni ada 6. Itu je dia. Dia tak kata wahadha wajibun, dia tak sebut, atau wahadha jaizun, atau wahadha sunnatun, tak sebut. Dia tak kata sunat ke, wajib ke, harus ke, dia tak sebut ni. Tapi berdasarkan apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni tentang solat, saktah ini bukan rukun. Yang rukun ialah tamak-ninah, itu rukun. Saktah bukan rukun. Jadi bila saktah bukan rukun, pastilah ianya perkara sunat, ataupun sekurang-kurangnya perkara yang harus. Sebab tu dia tak sebut hukum ni. Kan? Sebab yang kita faham, yang rukun ialah tamak-ninah. Tamak-ninah confirm. Tak ada tamak-ninah, habis sembahyang kita. Sama ada tamak-ninah itu dalam rukun itu, atau tamak-ninah itu diasingkan dari rukun itu. Ya. Macam kita pernah sebut sebelum ni, kalau rukun solat 13, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud tu dimasukkan sekali tamak-ninah. Kalau rukun solat 17, bermakna diasingkan rukuk, tamak-ninah. Rukuk 1, tamak-ninah 1. Iktidal 1, tamak-ninah 1. Sujud 1, tamak-ninah 1. Duduk antara dua sujud 1, tamak-ninah 1. Jadi 17. 13 campur 4, jadi 17. Tapi saktah tak masuk dalam rukun, bermakna ianya sunat ataupun sekurang-kurangnya harus. Baik, yang pertama, baina takbiratul ihrami wa du'a iftitah, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kita angkat Allahu akbar, berhenti sekejap lah. Lepas tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu maksud dia. Bukan kita terus Allahu akbar, letak air tangan terus. Itu bukan saktah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu dia. Itu maksud dia. Kalau kita tengok imamnya doa, imam pun Allahu akbar, dia nak baca bismillah tu lama. Pasal bismillah tu lama sebab dia nak baca doa iftitah. Tu yang jadi lama tu. Lama tak lama pun 30 saat. Maksudnya doa iftitah itu campur dengan saktah itu 30 saat. Lepas tu baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kalau dia terus baca bismillah lepas takbiratul ihram, bermakna saktah itu hanya wujud tanpa doa iftitah. Mana tak baca lah. Bila tak baca, ialah doa iftitah ni sunat kan, tak baca pun tak apa. Tapi rahmat Allah tak turun lah, malaikat tak buat turun. Dia rahmat dari langit tu, malaikat tak buat turun. Bila kita baca doa iftitah tu, kata Nabi SAW pada sahabat, aku lihat rahmat, malaikat menurunkan rahmat kepada si fulan itu. Si fulan itu siapa dia? Yang baca doa iftitah lah. Doa iftitah ni antara benda-benda yang tidak datang dari Nabi SAW, tetapi diakui oleh Nabi SAW. Bila sunnah ni, kita ngaji, bila sebut orang tanya sunnah tu apa? As-sunnah tu apa?
Apa-apa yang datang daripada Nabi SAW, sama ada perkataannya atau perbuatannya atau tindakannya, pengakuannya atau sifat dirinya, sama ada sifat fizikalnya atau sifat akhlaknya, itu as-sunnah. Takrir tu ialah tindakan Nabi. Tindakan Nabi itu macam-macam. Antaranya mengakui benda yang dibuat oleh para sahabat sebagai benda itu betul. Itu pun tindakan Nabi itu. Jadi doa iftitah asas-asasnya tak datang dari Nabi. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila sampai habis kan. Wajhat wajhi fatras samawati wal hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin kan. Yang ada pun inna salati wa nusuki itu ayat Quran. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin itu ayat Quran. Tapi daripada Allah Akbar kabira itu bukan ayat Quran. Itu ialah bacaan yang dibaca oleh, zikir yang dibaca, doa yang dibaca oleh seorang sahabat. Ya. Jadi Nabi tengok, Nabi kata, si Fulan ni aku lihat rahmat Allah Ta'ala turun, malaikat bawa turun rahmat kepada si Fulan ni. Jadi sahabat yang mendengar kata-kata Nabi ni, habis waktu sembahyang, sahabat tu tanya kepada orang tu, kamu baca apa tadi? Nabi kata, kamu sembahyang tadi, rahmat malaikat bawa turun rahmat kepada kamu. Apa kamu baca waktu sembahyang ni? Saya tak baca apa-apa. Saya cuma baca Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila sampai biar doa kita. Jadi bila sahabat dengar tu cerita kat Nabi, Nabi kata, bacalah seperti mana yang orang tu baca. Bacalah seperti mana orang tu baca. Itulah doa iftitah dia. Jadi macam azan juga. Azan sebenarnya bukan datang dari Nabi. Azan yang kita kumandang itu bukan datang dari Nabi. Seorang sahabat bermimpi satu lembaga putih mengajarkan dia kalimah-kalimah tertentu untuk dijadikan azan. Besok pagi sahabat tu jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, malam tadi aku mimpi seorang lelaki berpakaian putih datang jumpa aku, mengajarkan aku kalimah-kalimah untuk azan. Nabi tanya, apa kalimah yang diajarkan kepada kamu oleh orang tu? Dia pun nak beritahu lah, macam azan. Allah akbar, Allah akbar kabir, ya Allah akbar, Allah akbar syallallah kan. Sampai habis. Nabi panggil Bilal. Ya Bilal, mari sini. Kamu dengar sahabat ni sebut. Nanti masuk waktu kamu laungkan daripada atas masjid. Itu mulanya azan. Jadi azan itu datang pada Nabi ke? Tak. Tapi Nabi akui sebagai benda itu memang benar, benda itu betul. Jadilah dia as-sunnah. Itu cerita dia. Sebab sunnah ni bukan perkataan Nabi atau perbuatan Nabi saja. Tindakan Nabi pun dikira as-sunnah. Contoh kita dah bagi dua tadi. Contoh ketiga tentang makan dom. Itu pun syukur. Sahabat Nabi, bila Nabi pergi pelawur dia sahabat-sahabat yang membakar dom. Sahabat Nabi pun dulu tahu barbecue tu lah ni. Tu Alizan barbecue zaman Nabi ada dah, bukan zaman kita ni. Barbecue zaman Nabi ada dah barbecue ni. Nabi bermusafir dengan beberapa orang sahabat sampai ke tengah padang pasir. Malam nak makan apa ni, kata kita dah malam ni tak nak balik ke rumah, tak balik ke Madinah ni. Kita berhenti sinilah. Berhenti sahabat-sahabat pergi cari makanan. Jumpa beberapa ekor dog, tangkap sembelih, buat panggang barbecue lah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni pelawur Nabi makan. Ya Rasulullah, ada dog ni kami dah tangkap, dah sembelih, kami dah bakar ni. Jemput makan ya Rasulullah. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat tu, kau makanlah, aku tak biasa makan benda ni. Kau nak makan. Apa maknanya situ? Maknanya Nabi mengizinkan para sahabat makan dog. Maknanya dog tu halal. Itulah dia. Nabi tak makan.
Nabi tak makan. Tapi Nabi kata, kamu nak makan lah. Saya tak makan benda ni. Saya orang KL. Orang KL. Saya orang KL. KL menang Piala Malaysia. Saya orang KL. Berebut orang mengaku orang KL. Dengar cakapnya macam orang Sabah. Tapi dia kata saya orang KL. Contoh. Jadi Nabi begitulah. Nabi kata saya orang Mekah, saya tak makan drop ni. Tapi kalau orang makan lah. Sebab sahabat Nabi pun ada yang orang kampung biasa makan drop. Maknanya drop tu halal. Dia bukan haiwan dua alam macam biawak. Biawak dia haram dimakan sebab dia dua alam. Dia hidup dalam air dan hidup atas darat. Jadi biawak haram hukum dia. Tapi biawak pasir, padang pasir, drop halal dimakan. Pasal dia duduk dalam tanah, dalam lubang. Dia tak pergi ke tempat berair. Dia duduk dalam lubang-lubang pasir itu kan. Sahabat cari-cari dia, jumpa, tangkap, sembelih, bakar, makan. Itu cerita ni. Baik. Yang kedua, wa baina doa al-iftitah wa ta'awuz. Antara doa iftitah dengan ta'awuz. Ta'awuz ni apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi lepas kita doa iftitah tu, kita nak mula bismillah tu kan, kita disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cuma tak disunatkan membaca a'udzubillah secara kuat dalam solat. Itu tak ada. Kalau imam buat tu maknanya mungkin tak tahulah kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nak sembahyang? Baca a'udzubillah. Tak disunatkan kan? Tak disunatkan. Tapi kalau dia nak baca untuk diri dia boleh. Itu sunat. A'udzubillah minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Dia baca a'udzubillah hanya untuk telinga dia je. Itu sunat. Tapi antara doa kita dengan a'udzubillah tu, kita berhenti sekejap. Itu saktah tadi. Itu dia, tempat yang kedua. Bukan kita baca doa kita dah habis-habis terus tangkap bismillahirrahmanirrahim kan. Tak ada saktah di situ. Berhentilah kejap, ambil nafas sikit Kemudian yang ketiga, wa bainal fatihati wat ta'awuz. Antara Fatihah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ada saktah tu, berhenti kejap. Ambil nafas. Kan? Jangan ikut sembahyang tarawih 20 rakaat 7 minit tu, jangan ikut hancur. Amin. Amin pun kata api biamin. 20 rakaat 7 minit. Itu azizan tak masuk akal langsung. Kalau 20 rakaat setengah jam boleh terima lah. Mungkin dia baca ayat lazim saja. Kan? Kemudian dia tinggalkan, dia potong selawat kan. Selawat tak ada. Mungkin dah dapat setengah jam 20 rakaat. Ini 20 rakaat 7 minit tak masuk akal. Ini adalah salah satu kepelikan dari kepelikan-kepelikan yang ada dalam dunia. Jangan ikutlah. Habis sembahyang kita. Kemudian wabain, itu yang ketiga. Yang keempat, wabaina akhiril fatihati wa amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan terus tangkap ya. Walaupun ianya tidak rukun, tidak wajib kan. Buatlah Ini pun bagus, ilmu yang baru kat kita kan. Selama ni kita habis-habis terus amin kan. Adalah sakta sikit, ada sikit lah antara habis tu dengan amin tu ada sikit ada masa dia sepadar mungkin setengah saat lah sakta tu. Kemudian yang kelima, wa baina amin was surah. Amin tu nak baca surah tu disunatkan kita berhenti seketika. Tu dia kata sakta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah tu imam lah.
Saya percaya peserta-peserta khusus imam kita baru-baru ni dia dedahkan juga benda tu. Jangan kita terus pergi amin tak habis lagi kita dah baca. Tak cantik. Kurang tertib. Bukan kata tak boleh, tapi kurang tertib lah. Macam tadi nak kejar 7 minit 20 rakaat kan. Tenang-tenang lah. Kalau baca Quran pun tenang-tenang je, tak payahlah terburu-buru. Tapi janganlah terlalu tenang, gelisah orang belakang. Bismillah dia baca dalam semayang lah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada imam macam tu? Ada. Kita nak cakap lah siapa? Ada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu terlalu tenang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Semayang waktu isyak ni. Payahlah kalau tu terlalu tenang. Kita baca up sikit tempo. Contoh kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada lagu tapi tak lahan. Tak terlalu tenang. Dia tenang tapi terlalu tenang. Ada cakap dia tak sedap. Ada dengar. Oh, sedap ni kata ni kalau buat misi negara ni. Oh. Kan? PM pun seronok duduk jadi bangun belakang lah. Tapi terlalu tenang bacaan Al-Quran dia. Jadi takut orang belakang lah. Sebab Nabi pernah menegur Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi imam semayang baca ayat terlalu panjang. Kamu kena ambil kira orang belakang. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang ada keperluan. Kamu kena raikan semua orang. Jadi kita baca berlaku tak salah. Tapi bacaan jangan terlalu lambat. Kita baca biasa-biasa. Baca biasa-biasa je. Baik. Surah tadi dari akhir sekali wa baina surati war ruku', antara surah dengan ruku'. Kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Tu dia. Ada saktah sikit. Tapi jangan panjang terlalu lama pula. Saktah tu saktah tu. Tak tahu nak kata apa dah wakam kan. Lama sangat lama. Apa hal imam ni tak turun rukuk ni? Tak payahlah. Kita ambil sikit je. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Jadi dia ada sikit. Itu dia. Antara surah dengan rukuk tu ada saktahnya ataupun ada berhentinya. Itu dia 6 tempat di mana kita disunatkan saktah, berhenti sebentar dalam solat. 6 tempat tadi. Jadi kepada tuan-tuan yang jadi imam, sekurang-kurangnya untuk keluarga kita cuba amalkan. Supaya semayang kita tu jadi semayang yang penuh dengan tertib, tenang, keluarga kita pun happy. Itu dia, insya-Allah. Jadi kita akan sambung dengan fasal yang ke-37 pada kuliah kita akan datang, iaitu tajuknya rukun yang wajib tamakninah. Ni dia. Ulang balik, tahu dah, tapi ulang balik. Rukun yang wajib tamakninah. Fasal yang seterusnya itu fasal yang ke-37 pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Nazirul Rasul Taala kita akan bertemu pada kuliah akan datang dan membicarakan fasal yang ke-37 ini, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang kurang itu daripada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku qala izza tafazim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.